hujung Raja Melayu. Saya harap saudara belum ada yang nyanyuk dalam kalangan kita lagi. Kita takkan lupa, tidak pernah ada organisasi politik yang menghina Raja Melayu seperti UMNO menghina. Lupakah kita ketika krisis dengan Raja Melayu, keluar muka depan utusan Syahidan Kasim antaranya yang menyebut apa? Raja-Raja Melayu ini harus kita ajar. Raja-Raja Melayu ini adalah keturunan lanun yang menyusahkan orang Melayu selama ini. Itu ayat Syahidan Kasim ketika jadi ahli Parlimen Barisan Nasional. Hari pertama TV3 keluar, Sultan Kelantan curi kereta sendiri, Lamborghini kala hijau daripada Pelabuhan Kelang. Ingat tak? Hari kedua, Sultan Pahang, kaki dudi, kaki mabuk, kaki betina. Ingat tak? Minggu seterusnya, Sultan Johor, keluarganya gangster, pukul orang ikut suka. Ingat tak? Yang Tuan Negeri Sembilan, tiba-tiba pula keluar bawah istana ada gudang arak. Hei, lepas tu saudara, siapa yang curi anak raja, panjat pagar, bawa lari kahwin dekat Tak Bai Siam? Ketua Pemuda PAS kah? Ketua Pemuda DAP kah kan? Ketua Pemuda DAP ke Deng Chang Kim kemarin masa jadi Ketua Pemuda dan minat goram dan tengok anak raja panjat pagar bawa lari Tak Bai Siam? Tak? Siapa yang bawa lari saudara? Dia orang siapa? Orang UMNO. Tapi UMNO buat apa pada masa itu? UMNO diam, saudara. UMNO diam. Sehingga Sultan terpaksa masuk surat khabar, mohon keadilan, desak Mike Tyson dibuang. Akhirnya Mike Tyson tak kena buang. Dia kena buang hanya apabila dia bawa duit 22 kilo pergi ke Australia. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, makna bab raja-raja ni kau tak payah nak bohong lah. Kau jangan nak menipu lah UMNO. Rakyat ingat lagi. Ingat tak ketika itu PAS dengan apa semangat 46 apu pada ketika itu bakar gambar Mahathir di seluruh negara kerana penghinaan Mahathir terhadap raja yang tidak boleh diterima. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bawa pula sampai ke bab agama. Betulkah UMNO ni jaga agama? Tidak, saudara. Kalau saudara ada kesempatan malam ni, saya tak boleh nak berceramah menyentuh benda-benda yang terlalu banyak kerana masa ini. Saya dapatkan VCD, pergi cari VCD saya, ceramah saya, tajuk dia UMNO Pewaris Perang Salib. Saya buktikan dengan jelas saudara bahawa UMNO ni sebenarnya diwujudkan oleh siapa? Oleh British. Saya minta maaf dengan orang UMNO, tapi saya sebut dengan jelas. Tolong senaraikan saya, berapa ramai orang UMNO yang pernah ditangkap kerana menentang British? Berapa ramai? Ada ke tidak? Tak ada. Tidak ada orang UMNO yang pernah ditangkap oleh British. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sejarah kita sendiri tak ditulis dengan betul. Pertama sekali, daripada zaman Melaka, Portugis datang. Yang menulis sejarah kita ni siapa? Penjajah. Portugis datang, saudara. Saudara kena ingat, kenapa Portugis datang? Portugis datang kerana perang salib. Kita belajar sebab rompah kari, rompah kurma, ada apa ala gapas, ada bi, apa segala bagai lah kan. Tapi tahu tak sebab apa dia datang? Perang salib. Pada ketika itu British pergi, Portugis lemah, Belanda datang, sambung. Belanda datang sebab apa? Sebab perang salib. Kena ingat. Selesai Belanda, datang pula British, bincang dengan Belanda. Kau ambil Indonesia dan ambil belah tanah Melayu. Boleh, boleh. Macam gotong mak bapak dia digairi sendiri sempadan. Maka kerana apa persetujuan itu disimpulkan? Untuk menjaga kepentingan perang salib. Saudara kena faham benda ini. Tapi disebut tak dalam sejarah? Tak disebut dalam sejarah. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu dalam sejarah banyak benda diselindungkan. 3 tahun lepas, Cimpeng mohon balik, nak balik ke Malaysia, nak tengok tanah air sebelum mati. Cimpeng ni orang mana? Cimpeng orang Gopeng. Saya tak setuju Cimpeng, Cikgu Mala, Cikgu Natrah, semua orang lah tak setuju dengan Cimpeng. Tapi adakah dengan tidak bersetuju dengan Cimpeng, kita boleh mengangkat tokoh lain yang lebih teruk daripada Cimpeng? Saudara, 3 tahun lepas, Cimpeng mohon balik dalam mahkamah. Kemudian Cimpeng pula saudara, apa nama ni, ketika dia mohon balik, orang semua marah apa semua. Dalam surat khabar utusan Malaysia muka surat 2 pada hari tersebut, saudara cari balik, saya ada keratannya lagi dan saya dah naikkan dalam blog saya.
ada ni 3-4 kerat anggota polis dikerahkan untuk berada di batu 5.5 Bukit Fraser. Ada batu kat situ papan tanda, semua orang tabik. Kenapa tabik? Kononnya ini adalah tanda bahawa Chimpeng itu zalim. Kenapa? Kerana Chimpeng telah membunuh Henry Geni. Kita benci dengan Chimpeng, kita angkat Henry Geni. Henry Geni lah hero. Jalan Henry Geni, padang Henry Geni, sekolah Henry Geni. Habis semua nama Henry Geni. Pak Haji tahu tak Pak Haji siapa Henry Geni? Tahun 1946 sehingga tahun 1948 dia berada di Palestin sebagai ketua staf di Palestin, ketua staf British. Apa dia buat di Arab ni? Dia ni Yahudi beranak kat British. Apa dia buat ke Arab? Dia bakar jambatan. Dia tuduh Jordan buat bergaduh Jordan dengan Syria. Dia racun tali air. Dia tuduh Mesir buat bergaduh Mesir dengan Palestin. Hancur Arab saudara, dikerjakan di laknatullah nama Henry Geni ni. Setelah Arab bergaduh, maka dia bawa tahun 48 bulan 9, dia bawa masuk seramai-ramai Yahudi daripada Eropah, bawa masuk ke Arab. Maka terjadilah peristiwa penubuhan negara Israel. Bila negara Israel ditubuhkan, yang paling penting yang kita kena ingat apa dia? Kiblat pertama umat Islam dijajah, Al-Aqsa dijajah saudara. Pertembungan perang salib yang paling penting mana dia? Al-Aqsa. Saudara kena ingat, proksi kepada Rom pernah perintah Al-Aqsa, Rom kuasai dunia. Salahuddin Al-Ayyubi pernah memerdekakan Al-Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi merdeka Al-Aqsa, pada ketika itulah Islam saudara berkembang hebat di seluruh dunia. Dan kemudian sekarang Yahudi lanatullah kuasai Al-Aqsa, hidup kita umat Islam pun dicatuk oleh Yahudi ini. Saudari yang saya hormati sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat, tidaklah ada umat yang paling bangsat, saudara. Tidak ada umat yang paling bangsat ketika kiblatnya sedang dijajah, dia sedang seronok berpeluk tubuh. Kita hari ini kiblat kita sedang dijajah, saudara. Karena itu, siapa punya punca? Henry Geni laknatullah. Baiklah, dia naik pangkat, dia datang ke tanah Melayu sebagai ketua pesuruh jaya British. Datang sini. Kenapa dia datang sini? Dia datang sini sebab apa? Sebab British tengah tertekan. API, Awas, Batas, PKMM, MCJA Putra, Hizbul Muslimin, gerakan-gerakan ini bangkit menuntut kemerdekaan. British di sini kenapa? Menjaga legasi perang salib. Kenapa dia jaga legasi perang salib? Sebab saudara, sebab apa? Dia kena memastikan terus negara-negara ini membantu mengekalkan Al-Aqsa terus dijajah. Kerana itu saudara-saudara, dia datang dihantar dalam keadaan cemas. Orang pengasas negara Israel datang sini. Dia datang sini, dia buat apa? Pertama sekali dia perkenalkan darurat. Apa jadi dalam darurat? Dia bakar bas. Dia tuduh orang lain bakar. Seperti mana berlaku di Arab. Dia racun pergi, dia tuduh orang lain racun. Dia buat huru-hara, dia tuduh orang lain buat huru-hara. Akhirnya Malaysia ataupun tanah Melayu pada ketika itu diletakkan dalam keadaan ketakutan. Orang percaya dan orang reda. Kesatuan Melayu Muda, nasionalis Melayu diharamkan. Semua tokoh-tokohnya ditangkap. Kerana apa? Kononnya kerana komunis. Orang Melayu reda, saudara. Kenapa? MCJA dibubar, diharap, ditangkap. Kenapa? Kononnya komunis. Orang Melayu, kepala otak kita pada ketika itu dipropagandakan oleh Yahudi ini sampai kita boleh terima, saudara. Hizbul Muslimin pun diharamkan, kita reda. Kenapa? Ustaz Abu Bakar Bakir komunis. Tak kegila kita, saudara. Bila semua dah diharamkan, maka dia nak pecahkan kita. Dia perkenalkan apa? Dia perkenal dulu mana ada kampung Melayu, mana ada kampung Cina, mana ada kampung India. Tak ada. Orang semua duduk sekali, elok berkawan. Cina duduk tengah kampung Jawa, cakap Jawa dia. Cina duduk tengah kampung Boyan, cakap Boyan jadi. Tapi datang laknatullah ni, dia pisahkan kita. Orang Melayu duduk kampung Melayu, cerita masalah Melayu, jangan fikir orang lain sebab Cina nak ambil hak kau.
Cina duduk tempat lain, kau kena ingat Melayu tukang dan seorang kau mampu kau nanti. Kau duduklah kampung Cina, kau jangan fikir masalah orang lain, kau bercakap Cina, sekolah Cina, fikirlah kepala otak kau, kepala otak Cina.